Marilah kita kenali bumi kita. Satu masa dulu kita dikenali sebagai semenanjung emas, bumi yang sangat kaya, bumi yang sangat cantik, indah, dan bumi yang paling indah. Mengikut pelayar-pelayar yang pernah sampai di sini, mereka tidak pernah lihat secantik ini. Ini pemandangan negara kita yang mereka lihat pohon kelapa yang melambai-lambai, seolah-olah mereka sebut sebagai taste of paradise. Dan apabila mereka sampai di sini, mereka temui bunga yang cantik, dan mereka sebut ini flower paradise. Dan mereka sampai di sini, mereka lihat burung yang sangat indah, dan mereka sebut inilah burung syurga, birds of paradise. Terima kasih. Inilah kepada orang barat bila mereka sampai ke sini, mereka bawa cerita bahawa ada burung yang sangat cantik di syurga. Mereka sebut negara kita sebagai paradise, syurga. Dan mereka ada kisah-kisah di Perancis. Mereka ada kisah burung syurga yang berbagai-bagai kisah, mitos, tetapi bertemakan kepada negara kita. Dan di sini menjadi rebutan sebab di dalam kitab mereka, kitab orang Kristian, menceritakan bahawa King of Solomon telah membina istana yang besar menggunakan emas yang banyak. Dan disebut dalam kitab mereka, The Bible, emas yang diambil itu datang daripada sebuah negara bernama Ophir, O-P-H-I-R. Kemudian mereka mencari di mana Ophir. Mereka sangka Ophir ini berada di Semenanjung Arab. Tetapi dalam kisah perjalanan mereka mengatakan masa untuk sampai daripada Bethlehem sampai ke Ophir mengambil masa 1 bulan pelayaran. Maka tidak mungkin gunung Ophir ini berada di Semenanjung Arab. Apabila Portugis datang ke sini, mereka ingin mencari di mana gunung Ophir, sebab gunung Ophir penuh dengan emas. Dan mereka datang menjajah Melaka, dan mereka temui gunung Ophir itu ialah Gunung Ledang. Mereka sebut Gunung Ledang, nama baru untuk Gunung Ledang ialah Mount Ophir. Sempena dengan kitab mereka yang menyebut bahawa King of Solomon mengambil emas daripada Mount Ophir. Sekarang kalau kita pergi melawat Gunung Ledang, namanya masih kekal Mount Ophir. Sama ada benar atau tidak, tapi mitos inilah yang menyebabkan penjajah sangat suka datang ke negara kita. Dalam konteks ini, Gunung Ledang disebut sebagai gunung emas. Benar, orang Melayu tidak mengetahui di sinilah sumber emas. Daripada gold emas, sekarang dipanggil kemas, itulah buah emas yang menjadi kekayaan kepada Portugis ketika mereka menjajah Melaka. Mereka bawa balik emas yang banyak ke Portugal. Kemudian apabila Belanda datang, mereka menggali emas yang sama. Dan hari ini British kemudian datang menggali buah yang sama, sehingga kereta api tanah Melayu diletakkan tempat persimpanganlah dikemas gold emas. Mereka menjaga kemas ini dengan sangat sempurna, sehingga penduduk tempatan tidak pernah mengetahui bahawa situlah sumber emas dunia. TV3 membuat satu penemuan, satu terowong yang dibina pada emas menuju ke Gunung Ledang, gunung tempat lorong yang menjadi sumber emas kepada negara barat. Itulah negara kita. Negara kita adalah negara yang paling kaya dalam konteks slogan, dan mereka mengkaji dari segi antropologi, dari segi genetik, dan apakah benar atau tidak, mereka dapati bahawa penduduk yang paling tua di bumi ini ialah orang Melayu Kelantan. Usianya mencapai 60.000 tahun. Wallahu a'lam, apakah benar atau tidak. Dalam satu hadis, Rasulullah pada satu hari menangis. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, "Ma yubkika Rasulullah?" Kenapakah bagi Rasulullah menangis? Qala, Rasulullah menjawab, "Ashtaqtu li hababi." Saya cintakan kepada, saya terkenang pada kekasih saya. Maka para sahabat berkata, "Awalasna ahbabuka ya Rasulullah?" Apakah kami semua ini bukan kekasih Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, "La antum ashabi." Kamu
bukan kasih saya tetapi sahabat saya. Amma ahbabi wa qaumun ya'tu bi qaumin min ba'di yu'minu bi wa lam yaruni. Dan kaum yang saya rindu ini ialah kaum yang belum datang lagi. Mereka tidak bertemu dengan saya, mereka tidak bertemu dengan saya, tetapi mereka beriman dengan saya. Itulah kaum yang saya rindui. Dan orang Melayu, tuan-tuan, para pelajar sekalian, ialah satu bangsa yang paling lembut di dunia. Apabila Islam datang ke sini, mereka menerima Islam dengan sepenuh. Tidak ada satu bangsa dunia, satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Tidak ada. Tidak ada bangsa kedua di atas muka bumi yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Dan Melayu Allah kurniakan lidah yang paling fasih. Orang Melayu Allah kurniakan lidah yang paling fasih di atas muka bumi. Kita orang Melayu boleh sebut bahasa Arab dengan sempurna. Dalam pertandingan sastra Arab di Mekah dalam kurun yang 19, pertandingan di antara Arab yang menang ialah orang Melayu. Hari ini kalau baca Al-Quran, musabaqah Al-Quran, tilawah Al-Quran, yang menang ialah orang Malaysia, orang Indonesia. Orang Arab kalau masuk tandingan Al-Quran mereka kalah. Lidah kita lebih baik daripada lidah Arab. Kalau kita bercakap bahasa Inggeris macam Mr. Rigger, sangat fasih. Dan orang Inggeris tidak boleh bercakap bahasa Melayu sepasif kita bercakap bahasa Inggeris. Dan sekiranya kita bercakap bahasa Cina, kita seperti orang Cina. Wo shui hai. Tuan-tuan yang saya hormati, itulah orang Melayu yang sangat spesial. Dijajah oleh berbagai bangsa, membawa Islam di Batam Melaka. Raja Melaka memeluk Islam dan seluruh penduduk Melaka memeluk Islam. Satu bangsa yang cukup mudah, lembut. Tapi awas, bangsa yang lembut ini mudah mengikut budaya orang lain. Dan itulah kelemahan dan kelebihan bangsa ini yang dikaji oleh para pengkaji. Dan bilakah Islam sampai ke alam lain? Ketika dia sangat awal, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Aziz yang menjadi Khalifah Bani Umayyah, dan kita telah sampai Islam. Di sini kita sebut negara kita satu masa dulu namanya ialah India Timur. Bumi Melayu ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai India Timur, dan rajanya yang bernama Sindra Varma Wijaya telah memeluk Islam. Dan oleh sebab itu kerajaan Wijaya telah hilang. Kerajaan Sriwijaya bukan hilang, tetapi dia bertukar menjadi kerajaan Islam. Dan Islam bertapak di alam Melayu dengan sangat mudah. Tidak ada seorang pun tentera Islam yang datang, tetapi yang datang hanyalah saudagar yang amanah. Sedangkan amalan orang Melayu sebelum itu, mereka melakukan penipuan dalam perniagaan, sehingga apabila saudagar Arab yang datang ke sini membawa Islam, membawa akhlak yang indah, dan inilah yang menawan hati budi orang Melayu, sehingga seluruh orang Melayu memeluk Islam. Para pelajar sekalian, ketika Ibn Battuta sampai ke negara kita, dia sampai di Kuala Kerai di Kelantan. Dia dapati bahawa di situ seorang raja perempuan yang sedang bertahta, dan raja itulah raja yang sangat jelita, dan raja itulah keturunan Turki. Dan itu maksudnya Turki dengan alam Melayu sudah mencipta sejarah sejak pada kurun yang ke-12. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Dalam konteks ini kita lihat disebut sebagai Al-Hind Asy-Syarqiyyah, yaitu bumi India Timur. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, yang mereka sebut India Timur ialah bumi Melayu. Sedangkan India sekarang disebut Al-Hind Al-Gharbiyah, yaitu India Barat. Apabila kita telah dijajah, mereka menukar nama kita kepada Indonesia, kepada Malaysia, kepada Singapura, dan akhirnya India Timur telah hilang. Yang ada adalah India Barat, yang sekarang India Barat digelar sebagai India. Dan itulah sejarah awal kita. Pelajar sekalian, apabila British datang ataupun Belanda datang, mereka membentuk syarikat India Timur. Maksudnya syarikat Melayu. India Timur ialah konotasi untuk orang Melayu. Dan kita lihat bagaimanakah penjajah telah menggunakan istilah India ini, sehingga ada ahli politik hari ini mereka menganggap bahawa kita berasal dari India. Bukan. India adalah nama kita, dan sebutan baru lama untuk orang Melayu adalah Al-Hind Asy-Syarqiyyah. Para pelajar sekalian, satu perkara yang cukup menarik yang dilakukan oleh layak-layak Islam
ialah negara kita mempunyai perusahaan logam yang sangat-sangat baik. Dan hari ini kita dapati bahawa besi yang terbaik dunia untuk tujuan peperangan, pedang dan sebagainya diambil daripada sebuah negara bernama Kalah. Kalah ialah Kedah yang baru. Kedah sebelum nama Kedah namanya Kalah. Sebab orang Kedah ialah orang Kalah. Dan kita datang daripada Campang. Orang Melayu yang datang bersama dengan orang Kedah sekarang, yang datang dikalahkan oleh orang Vietnam, sehingga kita lah penduduk yang kalah. Kita berkumpul di Kedah dan Kedah bernama Kalah. Apabila Islam telah sampai, Islam tidak membenarkan nama-nama yang negatif menjadi nama tempatan ataupun nama seseorang. Jadi umat Islam menukar Kalah menjadi Kedah. Tetapi istilah Kalah masih kekal dalam istilah lama. Mereka sebut sebagai Kalahi, mereka sebut sebagai Kalai, dan konotasi daripada perkataan Kalah telah muncul dalam sejarah teknologi yang dibina di negara Arab kemudiannya. Kita lihat hari ini pun kita dapat saksikan di manakah tempat Kalah ataupun Kedah yang menjadi tempat perusahaan besi yang terbaik dunia ketika itu. Kitalah yang mengeluarkan besi yang terbaik dunia, dan besi inilah yang digunakan ketika zaman Islam untuk membuat pedang dalam peperangan. Dan hari ini apabila kajian arkeologi dilakukan, kita dapat di Lembah Bujang masih menunjukkan ataupun ada sisa-sisa ekologi yang menunjukkan di situ pernah kita membentuk satu tamadun yang berasaskan pada besi. Di kampung seperti kampung Cemara, Jenjang ini masih terdapat sisa-sisa perusahaan besi yang dilakukan pada awal forum besi dulu, ketika Inggris belum ada lagi, ketika Eropah belum ada lagi. Kita sudah membentuk satu tamadun, dan Eropah hanya muncul dalam kurun yang ke-11 dan 10. England tidak muncul ketika kita membina tamadun di Kedah. England hanya muncul dalam kurun yang 10. Dalam kurun ke-10 mereka masih lagi bergaduh di antara bangsa Anglo dan Saxon. Mereka bangsa yang tidak ada sebarang tamadun. Dalam kurun ke-10 England tidak ada sebarang tamadun. Yang ada tamadunlah kita. Tetapi sejarah telah berubah. Satu masa kita di atas, mereka di bawah. Tetapi kini kita di bawah, mereka di atas. Dan itulah sejarah telah berulang. Dan kita lihat satu masa dulu kita mempunyai perusahaan besi yang sangat hebat, bahkan peperangan, dan besi adalah kekuatan dalam peperangan. Dalam sejarah Islam kita lihat pedang yang digunakan oleh Panglima Islam umpamanya yang digunakan dalam peperangan Salib yang ketiga. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi telah bertempur dengan pasukan daripada England yang tidak ada sebarang tamadun, dipimpin oleh King Richard the Lionheart. Dan ketika itu Eropah masih pakai baju binatang, kulit binatang, sedangkan umat Islam memakai baju cotton. Dan ketika itulah orang Eropah kagum dengan pakaian orang Islam. Apakah jenis pakaian yang dipakai Islam? Kita sebut al-cottonin, mereka sebut cotton. Daripada cottonin, mereka sebut cotton. Mereka mula pelajari apa yang kita makan di sini. Kita sebut lemon, mereka sebut lemon. Dan kita ada banyak bahan di sini, dan mereka pelajari pada Islam. Dan dalam peperangan Salib yang ketiga, kita lihat teknologi umat Islam menempuh ataupun menentang teknologi Eropah. Eropah sangat handicap dalam teknologi. Dalam kurun yang ke-13, 12, Eropah tidak ada sebarang teknologi. Teknologi adalah pada kita. Tapi sayang hari ini mereka yang kuasai teknologi, kita berada di bawah. Dan pedang ini adalah pedang yang sangat istimewa, sehingga pedang yang digunakan oleh Salahuddin Ayyubi dapat memutuskan pedang King Richard Lionheart. King Richard mempunyai pedang yang sangat tebal, sangat perkasa, tetapi dipotong oleh pedang Salahuddin Ayyubi yang sangat kecil. Dan inilah yang dikagumi. Ini ialah pedang Panglima Salahuddin Ayyubi dalam kurun yang ke-10, 11. Dan para pelajar lihat pedang ini sangat kecil, tetapi 3 pedang tentera Salib dapat dipotong dengan sekali potong pedang ini. Dan ini memerajakkan King Richard the Lionheart. Dalam peperangan Salib yang ketiga, gabungan Eropah yang tidak ada sebarang teknologi ketika itu,
Jerman, Prancis dan Inggris berpadu untuk menentang tentera Islam. Dalam peperangan ini kita lihat kekalahan yang sangat total terhadap tentera salib, dan tentera salib mula pelajari bagaimanakah untuk maju seperti orang Islam. Para pelajar sekalian, kita lihat bagaimanakah jati diri orang Eropah apabila mereka kalah 12 kali dalam peperangan salib. Mereka kalah 12 kali berturut-turut kepada orang Islam, sebab teknologi yang dipunyai oleh Islam sangat hebat berbanding dengan teknologi yang ada di Eropah ketika itu hanyalah pedang yang tidak ada sebarang teknologi. Pedang yang digunakan oleh Salahuddin Ayyubi sekarang dikaji apakah rahsianya, dan mereka temui bahawa dia adalah carbon nano teknologi. Nano teknologi hanya diketahui pada kurunnya 21 ini. Tetapi bagaimanakah teknologi pedang yang digunakan oleh tentera Islam menggunakan teknologi nano dalam kurun yang ke-10 dan 11 yang lalu. Dan ini tidak dapat dikisah di kita oleh pakar logam yang mengkaji tentang pedang Islam. Inilah pedang yang sangat kecil, sangat-sangat kecil, tetapi sangat-sangat kuat. Dia tidak akan patah, dan pedang ini dapat membelah batu dengan sempurna. Batu dapat dibelah dengan pedang yang sangat kecil ini. Dan inilah yang dipelajari di Eropah kemudiannya. Dan sampai kurun ke-19 mereka tidak temui rahsia ini, dan rahsia ini hanya diketahui dalam beberapa tahun lepas. Kita lihat besi ialah kekuatan, dan kitalah yang menyediakan besi terbaik dunia. Eropah juga datang ke negara kita mengambil besi kita. Di Terengganu ada nama bukit besi. Sekarang semua besi itu dipunggah balik ke England, dan tinggallah bukit semata-mata di Terengganu. Timah kita, emas kita diraup, dibawa balik dalam penjajahan, sebab mereka sedar bahawa kekuatan logam inilah yang menjadi kekuatan Islam satu masa dulu. Dan apabila mereka telah menguasai teknologi ini, mereka menguasai kita pada suatu masa yang lebih lewat. Pedang Rasulullah, inilah satu contoh pedang Rasulullah yang tersimpan di Museum Tok Keper di Istanbul. Dan mengikut pengkaji, pedang ini disebut sebagai pedang Qali. Apakah maksud Qali? Apakah dia ada hubungan dengan kalah? Sebab orang Arab menggunakan kalah disebut sebagai kalah ataupun Qali. Dan ada andaian ataupun conjecture yang mengatakan bahawa pedang ini dibuat daripada besi yang diambil dari Kedah. Dan kalau kita lihat sejarah, pedang Rasulullah ini ialah pedang yang dirampas dalam peperangan dengan Bani Qainuqa. Qainuqa ialah Bani Israel yang telah belot ke Rasulullah dalam perjanjian di Madinah. Lalu Rasulullah perangi Bani Qainuqa, dan pedang yang dirampas bernama pedang Qali yang dipunyai Rasulullah ini dikatakan datang daripada India Timur. Wallahu a'lam. Kita lihat inilah alam Melayu kita satu masa dulu, satu kawasan yang termaju di dunia. Ketika Eropah masih tidur, mereka sebab mereka dalam ledak ijaz, mereka percaya pada vampire, mereka percaya pada nombor 13. Dan hari ini masih ada orang barat yang percaya pada vampire, dan itu menggambarkan kemunduran mereka. Mereka takut pada kelang hitam, kucing hitam, cermin yang pecah. Mereka takut. Itulah orang England satu masa dulu. Mereka sangat-sangat mundur. Sedangkan Islam menghapuskan segala khurafat ini. Tapi sayang, sisa-sisanya masih ada sekarang. Bila British datang ke sini, dia ada khurafat nombor 13, nombor yang sial. Dan bangunan yang tinggi tidak ada. Tingkat 13, inilah khurafat yang dibawa oleh Eropah ketika zaman belum ada Renaissance lagi. Dan diambil oleh orang tempatan, mengambil khurafat yang dilakukan oleh orang barat. Dan orang barat telah meninggalkan khurafat ini, dan dia bertapak dalam bumi yang dijajah. Pelajar sekalian, perkapalan yang paling besar di dunia dipanggil Jom. Di dinding Borobudur terdapat gambar sebuah kapal yang paling besar di dunia. Kapal itulah ciptaan orang alam Melayu. Dan kita lihat, kita berlayar ke sedunia, sehingga orang Cina membuat kapal mereka sebut Jong. Jong ialah bahasa Melayu. Dalam peribahasa kita, 7 jong masuk kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya Jong ialah bahasa Melayu.
dibawa ke China, China sebut Jong. Kemudian orang barat tiru kapal kita, mereka sebut Jang, JUNK. Dan istilah dalam bahasa Inggeris kebanyakan daripada bahasa Arab. Kita lihat contohnya alkohol daripada alkoholi, alkaline daripada alkali. Kita lihat acid sulfate daripada nitrit daripada nitric acid daripada nitron, dan typhoon daripada taufan, musim daripada monsun daripada musim. Dalam bahasa Inggeris 30% bahasa Inggeris ialah bahasa Arab. Dan kita tidak pelajari. Apabila barat datang ke sini, dia mengatakan ialah bahasa yang asli, sedangkan bahasa Inggeris dipinjam daripada bahasa Arab kebanyakannya. Dalam istilah sains masih menggunakan bahasa Arab sebagai ini. Istilah-istilah di dalam alkaline, alkana yang ada kata al di depan itu ialah bahasa Arab. Tetapi mereka sepadankan, mereka sembunyikan. Maka kita tidak tahu asal-usul kita, dan kita tidak tahu bahasa yang digunakan dalam saintifik, lebih lagi dalam astronomi. Nama-nama bintang di langit masih kekal dalam bahasa Arab seperti ini. Dan itu menunjukkan siapakah yang meneroji ilmu satu masa dulu. Perkapalan kita lihat, jom yang kita buat ialah kapal terbesar dunia. Apabila Eropah datang ke timur, Portugis datang ke timur bawa kapal yang sangat kecil, dia terperanjat melihat kapal yang dibina oleh Melayu sangat besar. Dan kapal British ataupun Portugis yang mula sampai ke alam Melayu, ke Melaka, sekarang dibina di Melaka untuk menggambarkan satu kapal yang sangat kecil. Berbanding dengan kapal Melayu, teknologi Melayu yang sangat perkasa, kita lihat bagaimana orang Melayu telah mengembara ke seluruh dunia ketika Eropah masih dalam zaman gelap. Ketika England belum ada lagi negara, mereka masih berperang antara Anglo dan Saxon, dan mereka hanya berdamai dalam kurun yang ke-11. Kurun ke-11 kita sudah maju lama, Eropah masih mundur dalam kurun ke-16. Apabila orang Eropah, orang England belajar di Spanyol Islam, mereka belajar dalam bahasa Arab, dan mereka kemudiannya bawa ke negara mereka dalam bahasa Latin. Kemudian Raja James minta supaya Newton menulis dalam bahasa Inggeris. Kata Newton, saya tak nulis dalam bahasa kampung, bahasa Inggeris bahasa kampung, saya menulis dalam bahasa Latin. Itu sebab pelajar sekalian, dalam fizik, dalam tingkatan 4 mempelajari tentang hukum Newton, itu diambil daripada buku yang ditulis oleh Newton, Mathematica Principia Philosophia, dalam bahasa Latin. Dan bahasa Inggeris hanya muncul dalam kurun yang ke-18 apabila dia menjajah New Zealand, menjajah Australia, menjajah Malaya, menjajah India. Maka bahasa Inggeris dipaksa digunakan di negara yang dijajah. Sedangkan di Inggris, di Universiti Cambridge masih menggunakan bahasa Latin dalam ilmu perubatan, dalam ilmu undang-undang. Kalau kita pergi ke Nottingham untuk belajar undang-undang, kita masih belajar dalam bahasa Latin. Tengku Abrahaman dan Tuan Abdul Razak mempelajari undang-undang dalam bahasa Latin. Istilah-istilah seperti prima facie itu bahasa Latin. Apabila kita pelajari bahasa undang-undang, kita tidak belajar bahasa Inggris. Kata Newton, bahasa Inggrislah bahasa kampung. Mari kita gunakan bahasa antarabangsa, iaitu bahasa Arab atau bahasa Latin. Tuan-tuan pelajar sekalian, dunia telah berubah. Satu masa bahasa Arab menjadi bahasa antarabangsa, bahasa Latin menjadi bahasa kedua, dan sekarang bahasa Spanyol menjadi bahasa antarabangsa yang terbesar. Bahasa antarabangsa terbesar sekarang ialah bahasa Mandarin. Yang kedua ialah bahasa Spanyol, yang ketiga ialah bahasa Inggeris. Dan itulah hakikat yang disembunyikan oleh media barat hari ini untuk dilaksanakan di negara yang pernah dijajah, negara Commonwealth. Pelajar sekalian, teknologi kapal yang digunakan oleh orang Melayu sangat luar biasa. Kapal yang dibina ketika zaman Melaka yang digambarkan sepanjang 400 meter, lebih panjang daripada Dewan ini. Dan ini adalah satu daripada pencapaian yang dicapai oleh teknologi perkapalan orang Melayu. Dan kita belajar sampai ke China, dan inilah bentuk kapal Melayu yang dibina ketika zaman Melaka. Satu kapal yang terbesar, memegang rekod dunia. Eropah tidak datang ke timur sebab mereka takut bila datang ke timur akan jatuh. Mereka mengatakan dunia ini rata. Orang Eropah sampai hari ini percaya dunia rata. Orang Islam melukis peta di globe yang bulat dalam kurun yang ke-10.
Sedangkan pelayan Inggeris takut untuk datang ke timur sebab dia takut jatuh, sebab bumi ini rata, kata orang Inggeris. Kita ajar mereka bahawa ini bulat. Dan garis pertama yang kita letakkan kosong darjah adalah di Mekah. Mekah kosong darjah selama 1000 tahun. Sebab itulah kita mengira kiblat berdasarkan kosong darjah Mekah. Tetapi sayang, dalam kurun ke-18 Perancis telah bangkit dan menjadi superpower. Mereka bawa garis kosong darjah daripada Mekah, dibawa ke Paris. Dalam kurun ke-19 Inggeris mengalahkan Perancis dalam peperangan Waterloo, dan mereka bawa kosong darjah daripada Mekah, dibawa ke Greenwich sampai hari ini. Greenwich ini baru saja kosong darjah asalnya Mekah. Pelajar, marilah kita pelajari sejarah ini, sebab sejarah kita telah ditutup supaya untuk menggambarkan kita tidak ada sebarang teknologi, tidak ada sebarang budaya, dan mereka lah yang mencipta budaya. Hari ini kita lihat apakah yang kami serta masa dulu. Mereka berada dalam zaman kegelapan, kita berada di kemalang di dalam sejarah kita. Siapakah yang membuka universiti pertama Eropah? Universiti pertama Eropah ialah Universiti Paris, Universiti di Paris, Universiti Sorbonne, universiti terbaik dunia. Dibuka oleh Ibn Rushd. Kita lihat Ibn Rushd membuka universiti pertama Eropah, sedangkan universiti dibina di negara Islam sudah banyak. Di Eropah baru ada universiti pertama yang dibina oleh umat Islam, iaitu Universiti Sorbonne. Kemudian Universiti Sorbonne ini, murid-murid Ibn Rushd membawa universiti ini ke Frankfurt, membuka universiti Islam Frankfurt. Kemudian membuka universiti Islam Munich, membuka universiti Islam Lorraine. Seorang pelajar Ibn Rushd bernama De Mauley pergi ke England, membuka universiti Oxford. Universiti Oxford universiti Islam. Itu sebab universiti Oxford pakai jubah apabila convocation, syukubah Islam sampai hari ini. Sebab universiti Oxford dibuka oleh pelajar murid Ibn Rushd. Dan inilah yang Inggris ingin padamkan sejarah kita, supaya dia datang ke sini menunjukkan bahawa dialah yang memudahkan sistem universiti, sedangkan dia masih dalam zaman gelap ketika kita membina universiti pertama di Aceh. Universiti Aceh adalah Universiti Darul Rahman, Baitur Rahman, yang kemudian diruntuhkan oleh Belanda, yang sekarang kita ada Masjid Baitur Rahman. Asalnya adalah Universiti Jamiah Baitur Rahman yang diruntuhkan oleh Belanda sebab mereka sangat benci orang Aceh sudah ada universiti sedangkan mereka belum ada universiti. Sejarah tidak pernah disebut. Malam ini marilah belajar, kita renungi sejarah kita. Bagaimanakah tokoh agung kita Hang Tuah telah mengembara sampai ke Istanbul dengan kapal yang besar tadi. Di dalam sejarah Melayu, di dalam hikayat Hang Tuah telah melayang pada tahun 1453 ketika Sultan Ahmad Fatih membuka Istanbul. Hang Tuah dijemput untuk pergi ke Istanbul mewakili Melaka sebagai gubernur Kerajaan Osmania. Dalam konteks ini kita lihat kapal yang besar ini telah menuju ke Jeddah. Hang Tuah bersama dengan kumpulannya seramai 400 prajurit telah berlabuh di Jeddah. Di Jeddah Hang Tuah telah menunaikan haji, melawat kubur Ibunda Hawa di Jeddah, meneruskan perjalanan ke Madinah, kembali semula ke Jeddah, menaiki kapal dan meneruskan perjalanan ke Istanbul. Di Istanbul, Melaka membeli meriam yang banyak sebagai persediaan untuk pertahanan Melaka. Melaka mempunyai logistik peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika itu Eropah tidak ada teknologi senjata sebagaimana Melaka yang berdiri. Tetapi sejarah tidak ditulis dengan tepat. Kita lihat dalam sejarah Hang Tuah. Sebab saya diminta sebenarnya untuk bercakap tentang tokoh Hang Tuah, tetapi saya bawa sengaja untuk bawa lebih luas senarionya sebab kita lihat suasana keadaan seperti itu. Dan bersama dengan Hang Tuah ada 42 kapal yang besar. Kemudian seramai anak kapal 1.600 orang prajurit atas kapal yang sama telah berlabuh di Jeddah, menunaikan haji, kemudian meneruskan perjalanan ke Istanbul. Dan Hang Tuah menunaikan haji pada tahun 1493 ketika Eropah masih dalam zaman gelap. Dan ketika itulah kita Hang Tuah telah sampai ke Istanbul, dan dalam hikayat Hang Tuah mengatakan Hang Tuah bersolat di Masjid Hagia Sophia. Kita lihat Masjid Hagia Sophia asalnya adalah sebuah gereja yang telah dibeli oleh Sultan Ahmad Fatih, ditukar menjadi masjid dan menjadi masjid selama 300 tahun, 400 tahun, ditukar menjadi museum. Dan pada tahun pas 2 tahun pas
museum ini ditukar menjadi masjid kembali. Di dalam sejarah Hang Tuah pernah bersolat di masjid ini, menggambarkan hubungan antara Istanbul dengan Melaka ialah hubungannya sangat rapat. Logistik peperangan yang kita punya di Melaka ialah logistik peperangan terbaik ketika itu yang dihasilkan di Istanbul. Itulah pelbagai sekalian, kita lihat Hang Tuah sampai ke petani. Dalam peperangan Melaka dengan Siam, walaupun profesor sejarah mengatakan Hang Tuah tidak wujud, dalam sejarah petani menunjukkan bahawa Hang Tuah berada di petani dan berkawan dengan Raja Moyo, dan mereka sama-sama berjuang untuk pertahankan petani di Persia. Bahkan ada telaga Hang Tuah di Gresik, dan masjid Gresik di petani itu ada hubungan dengan Hang Tuah. Walaupun perasa kita mengatakan dia tidak ada, tidak wujud hakikatnya, tetapi sejarah petani mengatakan dia ada, sejarah Jepun mengatakan dia ada, sejarah Turki mengatakan Hang Tuah pernah sampai Turki, dan profesor kita mengatakan Hang Tuah tidak wujud. Pelajar sekalian, inilah masjid Gresik, tempat Hang Tuah berkumpul di petani dalam satu ekspedisi untuk menentang Siam satu masa dulu. Dan kita lihat seorang lagi pelayar Melayu yang sangat terkenal. Pelajar-pelajar membaca buku yang tulis oleh Amir Rashid ataupun oleh Harun Amir Rashid bertajuk Panglima Awak, yang apabila Magellan telah mula cerah di Spanyol, di Portugal, apabila Islam telah bertapak di Portugal, maka orang Portugal telah mengetahui bumi ini bulat. Maka orang yang awal Magellan datang, mereka setiap pelabuhan mereka mengambil orang tempatan. Apabila sampai di Melaka, dia mengambil Panglima Hitam untuk menunjukkan jalan dia ke Filipina. Di Filipina dia dibunuh. Tetapi sayang, Barat mengisytiharkan Magellan adalah orang pertama melukis dunia, sedangkan umat Islam telah melukis peta dunia. Umat Islam melukis peta dunia dalam kurunnya ke-11, 12 lengkap. Sedangkan Inggris ataupun Portugis baru belayar dalam kurun yang ke-17. Dan oleh sebab itu Eropah sangat handicap dalam pelayaran. Tetapi sejarah tidak ditulis oleh orang kita. Barat yang menulis sejarah, dia memadamkan sejarah keagungan kita. Sedangkan Magellan ataupun Vasco da Gama untuk sampaikan daripada Portugal untuk sampai ke Melaka, untuk sampai ke India, dia menggunakan ahli pelayaran Muslim untuk sampaikan dia ke India. Sebab orang Islam telah melukis peta globe dengan menjadikan 0 darjah Mekah, dan hari ini 0 darjah telah dipindahkan oleh British ke Greenwich. Dan ingat, Greenwich itu hanyalah baru saja ditukar oleh British selepas mereka menguasai Perancis. Pelajar sekalian, Panglima Hitam ialah orang pertama mengelilingi dunia, tetapi tidak pernah diiktiraf oleh Eropah. Dalam konteks ini kita lihat pelayaran pertama yang dilakukan oleh Panglima ini tidak pernah diiktiraf oleh Eropah, kecuali diiktiraf oleh orang Spanyol. Mereka tidak sebut Panglima Hitam, mereka sebut Henry the Black. Henry the Black ialah orang Panglima Hitam yang kuburnya berada di Jelbu. Dan itulah sejarah keagungan teknologi alam Melayu ketika Eropah masih belum ada cahaya tamadun. Tuan-tuan yang saya hormati, para pelajar yang dikasihi, kita lihat bagaimanakah sejarah ini mulai ditulis oleh orang kita. Untuk menggambarkan satu masa dulu, benua ini adalah benua yang sangat maju, dan Eropah bumi yang sangat mundur. Tetapi hari ini mereka maju, kita ke bawah. Dan roda akan berputar atas, sekali ke atas, sekali ke bawah. Pelajar sekalian, roda akan berputar sekali ke atas, sekali ke bawah. Ketika kita berada di atas, jangan kita angkuh. Ketika kita di bawah, jangan berduka. Sebab bila roda berputar, yang atas akan jatuh, yang bawah akan naik. Dan itulah pusingan tamadun manusia sepanjang zaman. Tetapi Eropah tidak pernah iktiraf tamadun yang dibina oleh bangsa lain. Dan kita lihat ketika Portugis menyerang Melaka, Melaka tidak kalah kerana teknologi, Melaka kalah kerana pengkhianatan. Kita lihat bagaimanakah apabila Portugis telah menyerang Melaka, orang Melayu bersama Portugis, dan panglima perang Portugis yang menyerang Melaka namanya Alfonso de Albuquerque. Dia mengatakan bahawa apabila kami mengalahkan orang Melaka,
Melaka mempunyai teknologi yang sangat-sangat hebat yang tidak dipunyai oleh Portugis. Teknologi Melaka menggunakan senapan, menggunakan meriam, sedangkan Portugis tidak ada meriam. Dan ini dicatatkan oleh Portugis. Oleh itu pelajar yang berminat dalam bentuk sejarah ketenteraan, bacalah sejarah yang ditulis selain daripada bahasa Inggeris. Jangan baca tulisan sejarah dalam bahasa Inggeris sebab purposely orientalis diatur dalam bahasa Inggeris untuk menipu sejarah orang Melayu. Pelajar yang tahu saja bahasa satu bahasa saja akan terpedaya oleh orientalis yang sengaja purposely menulis sejarah dalam bahasa Inggeris. Tulisan dalam bahasa Perancis lebih adil kalau kita bandingkan apa yang tulis dalam bahasa Inggeris, dan lebih adil dalam bahasa Jerman, lebih adil dalam bahasa Belanda apabila kita bandingkan sejarah yang tulis oleh British. Sayang kebanyakan kita dipengaruhi oleh pengaruh British sehingga kita tidak kenal sejarah sebab kita hanya mempelajari sejarah yang ditulis oleh British semata-mata. Di barat tuan-tuan, ketika saya mempelajari, saya melakukan kajian sarjana saya, kita terpaksa mempelajari sekurang-kurangnya 3 bahasa untuk kita lakukan kajian untuk master kita. Apabila seorang pelajar di peringkat PhD di barat, khususnya University New Southampton, melakukan kajian dan mereka terbitkan untuk ijazah PhD mereka, dibati bahawa di Rusia perkara tersebut telah lama dikaji. Oleh sebab itu, untuk mengkaji matematik, pelajarilah bahasa Rusia. Sebab matematik terbaik ialah dalam bahasa Rusia. Saya pernah menjadi jurulatih pasukan IMO, International Mathematical Olympiad, merupakan pertandingan terbaik dunia dalam matematik. Saya menjadi jurulatih selama 10 tahun dan pasukan negara yang terbaik dunia yang selalu memenangi matematik terbaik dunia, sama ada Iran ataupun Rusia ataupun China. Amerika tidak pernah menang, England tidak pernah menang. Amerika dan England sangat lemah dalam matematik. Yang terbaik matematik adalah Iran. Oleh sebab itu, peringkat emas sentiasa dimenang oleh Iran ataupun Bulgaria ataupun Romania ataupun Taiwan ataupun Jepun ataupun China. Itulah negara yang menangi matematik semua negara Asia. Oleh sebab itu, Eropah handicap dalam bahasa dalam matematik. Amerika sangat malu apabila mereka kalah kepada China. Mereka kalah pada Iran dalam matematik peringkat dunia. Mereka mengambil pasukan mereka daripada China. Mereka ambil jurulatih mereka daripada China. Pasukan Amerika semuanya China peserta untuk mereka dapat gol yang pertama. Oleh sebab itu, pelajar yang ingin belajar matematik, pelajarilah di Asia. Sebab matematik ialah ilmu orang Asia, bukan orang Eropah. Eropah baru belajar matematik kita. Kita yang ciptakan aljabar kita sebut, mereka sebut algebra. Kita sebut ilmu al-musallatsat, mereka tidak istilah, mereka sebut trigonometri. Geometri ialah ciptaan kita, trigonometri ialah ciptaan kita. Dan ilmu falak, astronomi, mengira tentang waktu solat, semuanya menggunakan matematik. Dan matematik inilah yang dikuasai oleh negara Islam. Negara yang pernah berada di bawah Islam, negara yang paling maju dalam matematik. Dan negara yang berada di Eropah, kebanyakannya sangat lemah. Lebih-lebih lagi, England adalah negara yang terkenal sangat lemah dalam matematik. Kalau nak belajar matematik, jangan pergi ke England. Sebab kebaikan matematik, kelebihan matematik terletak di timur. Lebih lagi sekarang, Korea Utara dan Utara Selatan telah muncul antara negara terbaik dalam matematik dunia hari ini. Dan Korea Utara pertama kali mereka masuk ke dalam pertandingan dunia, mereka dapat tempat yang keempat kali pertama mereka masuk, dan England dapat nombor 30. Itulah pengalaman saya ketika membawa pelajar terbaik kepada kita untuk pertandingan matematik dunia. Selalunya pelajar negara kita yang menang ialah daripada MRSM ataupun daripada sekolah menengah sains. Saya tak pasti apakah pernah ada wakil daripada Tengku Kursiah yang pernah dipilih untuk menjadi peserta dalam pertandingan IMO dunia. Saya tak pasti. Dan kita lihat senjata orang Melayu dalam masa yang singkat ini. Kita sudah menggunakan senjata ketika zaman Portugis. Inilah di antara senjata kita. Dan inilah yang dikagumi oleh Portugis. Portugis tidak mempunyai senjata seperti ini. Dan bagaimanakah orang Melayu mendapat senjata yang lebih canggih daripada Portugis? Sebab kita bersama Osmania.
Mungkin Osmaniyah dilenyapkan oleh British dalam sejarah kita, tetapi dalam satu episod negara kita pernah berada di bawah Osmaniyah. Dan teknologi Osmaniyah lah yang mengalir ke alam Melayu ketika kita berperang menentang Portugis. Dan pelajar sekalian, inilah meriam yang dibina di Istanbul, yang sangat besar, yang digunakan di Melaka. Melaka bukan kalah kerana kekurangan senjata, tetapi pengkhianat yang berlaku dalam sejarah peperangan ini. Orang Melayu menjadi pengkhianat kepada perjuangan ini. Dan kita kena ingat, para pelajar sekalian, sejarah yang kita lalui, kekalahan kita bukan kerana kelemahan kita, tetapi kerana pengkhianat yang datang daripada dalam diri kita sendiri. Ini ialah meriam yang kita bina di petani. Meriam ini mengalahkan Siam berkali-kali, sehinggalah Siam merampas meriam ini, dan meriam ini dipamerkan di Museum Bangkok untuk menunjukkan bahawa selepas meriam yang dirampas ini, maka kalahlah kerajaan petani Darussalam di tangan Siam apabila dirampas senjata yang terbaik ini. Ini senjata terbaik dibina oleh orang Melayu petani. Dan sejarah ini barangkali tidak ditulis secara sempurna. Dan marilah para pelajar sekalian, kita bukakan hati perasaan kita, melihat jati diri kita. Sebab orang yang maju, mereka ada jati diri. Sebagaimana British telah maju apabila mereka mendesak supaya semua orang England jangan lagi menulis dalam bahasa Arab, jangan tulis dalam bahasa Latin, tetapi menulis dalam bahasa Inggeris. Dalam kurun yang ke-17, Bible pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Sedangkan ketika itu Newton tidak ingin menulis bahasa Inggeris, sebab bahasa Inggeris adalah bahasa kampung. Tetapi kita pelajari jati diri yang ditunjukkan oleh Raja James, King James, yang memaksa rakyatnya menulis, membaca dalam bahasa Inggeris supaya kita menjadi bangsa yang maju. Dan akhirnya Inggeris menduduki tempat ketiga dunia, bahasa terbesar selepas Mandarin dan bahasa Sepanyol. Saya tidak dapat meneruskan sebab masa telah berakhir. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara. Terima kasih.